Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey, hari ini saya masuk ke kebun seperti biasa tapi santai-santai. Uh, Apa tu, saya masuk ke kebun, saya nak ambil tunas ataupun nak ambil mata tunas musangking dan juga duri hitam untuk dikawinkan ataupun untuk saya buat cantuman di kebun pak saudara saya. Sebelum ni saya dah buat cantuman dah. Mungkin saya rasa dalam 2 bulan dah. Okey. Tapi hari tu tak cukup mata tunas. Saya tak habis lagi lah cerita dia. Lepas tu pokok pun masih kecil lagi masa tu. Saya rasa 2 bulan ni saya rasa saya dah boleh buat cantuman dah. Maknanya mungkin pokok dia dah besar lah sikit. Okey, jadi hari ni saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak buat cantuman pada pokok penanti di kebun. Okey. Pokok penanti di kebun. Contoh kita tanam pokok anak kampung di kebun, kita semai di kebun ataupun kita tanam penanti dulu, lepas tu baru kita kawinkan dia punya mata tunas ataupun lebih dikenali dengan teknik cantuman di lapangan. Okey, saya akan tunjuk macam mana kita nak buat cantuman dan juga ciri-ciri mata tunas yang elok untuk kita buat cantuman. Okey tuan-tuan, boleh ikuti saya punya video. Sebelum tu, okey, terima kasih kepada semua penonton dan juga terima kasih kepada subscriber saya yang menyokong saya punya channel ni. Terima kasih diucapkan. Okey, alhamdulillah. Okey, banyak komen-komen positif, banyak orang kata ucapan-ucapan dan juga penghargaan lah tentang video-video saya, apa yang saya masukkan dalam channel ni. Alhamdulillah lah, sekiranya tuan-tuan rasa sangat berguna ataupun apa-apa yang saya berikan tersebut memberikan pendidikan ataupun input-input berguna kepada tuan-tuan. Sebelum tu kepada penonton yang masih belum subscribe Di Kebun Anda. Okey, Di Kebun Anda ni adalah channel saya berkebun dan juga aktiviti-aktiviti saya berada di kampung lah. Okey, termasuk hobi-hobi saya lah, mungkin berikan. Setakat ni saya tak masukkan apa-apa lagi yang berkaitan selain daripada kebun. Sebab apa sih, tak ada masa sebenarnya. Video-video sebenarnya ada, tapi saya hanya masukkan video-video yang berkaitan dengan kebun. Okey, banyak input-input berguna, banyak tip-tip berguna yang saya pamerkan dalam ni. Mungkin pada pemula-pemula ataupun yang baru bergiat dalam bidang pertanian, terutamanya dalam penanaman durian, sawit, pisang dan juga sayur-sayuran. InsyaAllah saya akan cuba update untuk tontonan semualah. Okey, hari ni aktiviti saya, saya nak ambil dulu mata tunas. Okey, mata tunas di kebun saya ni, dan nanti saya akan bawakan di kebun pak saudara saya. Okey tuan-tuan, jom kita tengok macam mana. Sambil saya buat pruning sebenarnya, Okey, jom. Okey tuan-tuan, seperti tuan-tuan lihat, inilah pokok durian saya. Hari tu saya tak meracun serangga. Tengok banyak serangan-serangga. Serangan-serangga ni akan kuat bila pokok dalam keadaan yang subur lah. Mempunyai pucuk, daun-daun yang orang kata sihat, mesti ada serangan-serangga. Okey, ramai yang komen macam mana jaga, macam mana penjagaan saya lah. Seperti apa yang saya masukkan dalam video saya dalam sebelum ni, teknik pembajaan,
Okey, dan juga meracun serangga lah. Kenapa pokok saya subur? Alhamdulillah lah. Dengan apa yang saya pakai. Okey, saya baja NPK dan juga baja organik, selang-selang, dan juga saya letak folia lah. Folia yang saya buat ni, saya semburkan di kawasan keliling pangkal. Okey, dan juga saya semburkan di daun lah. Okey, folia apa yang saya gunakan? Saya gunakan folia organik yang saya buat sendirilah. Kenapa saya buat sendiri? Okey, sebab apa? Saya guna dalam volum yang banyak. Okey, sebab apa? Seperti yang tuan tengok, saya ada 2 tempat. Orang kata kalau folia yang harga 100 lebih sebotol seliter tu saya tak boleh guna lah. Tak boleh guna sebab apa? Kos dia sangat banyak. Untuk saya meracun pokok sebesar ni, saya dah pakai 60 ml. Okey, 60 ml untuk satu bancuhan. Jadi sekali saya meracun, saya pakai dalam 4 tong. Maknanya saya dah pakai lebih kurang 245 ml. Maksud dia untuk 3 kali meracun je, ataupun 4 kali meracun, saya dah habis 4 kali semburan folia, saya dah habis satu botol. Jadi terlampau parah. Jadi saya buat folia saya sendiri. Alhamdulillah. Lepas tu kenapa saya buat folia je? Folia yang saya gunakan ni dia macam campuran organik. Lepas tu saya boleh sembur di keliling. Seperti tuan-tuan tengok, tanah saya ni, saya dah beritahu tanah ni adalah tanah yang dah heavy dia punya penggunaan dia. 2 kali tanaman getah, dah 2 kali tanaman semula. Lepas tu habis getah tu saya buat kelapa sawit. Seperti tuan-tuan tengok, kelapa sawit, pelepah-pelepah kelapa sawit. Lepas tu saya tanam durian. Jadi bermaksud tanah ni dah bukan tanah baru dibuka macam tanah hutan tu yang mengikut soil, lapisan-lapisan tanah yang subur. Jadi saya ni tanah yang tak apa subur. Jadi saya banyak rawat tanah ni menggunakan folia saya. Saya sembur kat pokok, saya sembur kat keliling. Sebab itulah tu kalau tuan-tuan tengok pokok-pokok, saya beritahu kan, saya tak boleh tebas. Ni saya racun macam mana pun pokok ni tetap subur kat ni. Pokok apa ni? Rumput sambar ni. Okey tuan-tuan. Saya nak buat aktiviti pruning. Sambil saya ambil tunas lah. Saya tengok yang mana tunas saya boleh pakai. Tunas saya boleh pakai untuk cantuman. Contoh kat sini tuan-tuan tengok yang mempunyai mata kecil tu kan. Tu boleh pakai lah. Nanti saya akan ambil dulu. Nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan. Okey. Kena. Dia sebut. Baik, cantik ke hal ni kan tak mau penutup pula. Balik pula. Sampai ke kebun Anjang. Ni pak saudara. Nak kahwin. Kahwinkan pokok musang king. Saya bawa duri hitam banyak dah pula. Ni sampai ke teratak Anjang. Duri ni musang king. Okey, dah musang king. Kita nak buat kahwin. Itulah daun dia beza musang king. Ciri-ciri dahan yang kita ataupun tunas yang kita nak kahwinkan ni mesti ada mata tunas macam ni. Yang ada mata tunas yang keluar macam ni. Yang keluar-keluar ni, ni adalah ciri-ciri dahan ataupun mata tunas yang kita boleh buat cantuman lah. Kebun tepi jalan. Ni orang kelola. Asisten untuk hari ni. Okey, ini yang saya kahwin dulu. Pokok musang king. Pokok ini duri hitam. Saya kahwin 2 bulan lepas. 2 bulan lepas saya tak? Bulan lepas. Dah tumbuh cantik. Nak buah. Ini tak ada masalah dah nak buah ni. Tak ada masalah dah ni nak buah ni.
Dia buat bawah ni sebenarnya, tinggal atas. Ni dia punya ni. Allah. Allah. Tumpahnya. Ni ambil nanti ni. Oh, tinggal sun aja. Ingat tinggal se ni. Ni ambil tali ikat ni. Okey. Duita ni penyakit dia memang suka melentur. Sampai ke atas nanti dia melentur ni. Dia sampai besar, sampai besar dia akan melentur. Oh, tinggal sun aja. Tinggal se je. Ni dia akan membuka dahan ni nanti. Dia akan buka dahan ni. Ni berhenti aja. Boleh buat ni, tinggal atas. Allahu akbar. Tumpahnya. Ini boleh dah buat masuk dah ni. Dia tinggal nanti ambil tali repiah ikat. Ikat. Dua hitam ni memang kena berikat. Baru lah kau buat. Weh. Mana kau letak ni? Tinggal dahan atas je. Ni hidup lah. Ni buah. Kurang air ni aja. Kurang air. Kulat. Itu boleh semua macam kulat aja. Habis ada. Nak? Mana? Tu biar sikit lagi. Ni boleh dah. Ni kena buah belaka ni. Banyak sangat. Bawah ni kena buah ni. Ni kaki ganda buah-buah bukan? Oh, ini berapa mata ni. Tengok ni. Itu kena buah belaka ni. Berapa ni? Tinggal kat mana? Tinggal di atas ni je? Tinggal atas. Ni duri hitam sebulan lepas kahwin. Dah. Nanti agak-agak sebulan dia baju organik tak masalah. Baju organik jangan banyak. Baju organik saja. Beli baju kopi tu dia tak ada campuran kimia. Kalau baju 55 888 tu dia ada campuran kimia. Oh, maknanya tinggal segini je ya. Tinggal segitu ya. Nanti dia akan lawa. Kalau tidak dahan ni dia akan naik sama-sama. Dia jadi cabar. Yang ni dia akan membuka nanti. Ni kan, ni ada tunas ni, dia akan membuka kiri kanan. Ini pokok musang king. Okey, musang Mana ni king. kena buang? Ni kena buang. Buah bawah. Ni. Ya? Buah bawah ni ingat ni. Dengan ni. Ni. Baju organik je ni. Itu mampu. Tak ada. 1, 2, 3 tak ada. Buat ni dulu. Okey, cara cantuman dia. Okey, kita tajamkan, kita buang ni. Kita buang ni bagi nampak cambium. Ni bahagian dalam ni adalah cambium. Okey, bagi nampak cambium warna hijau dalam ni. Okey. Lepas tu kita tajamkan. Kita potong sikit bahagian kulit dia kawasan sini. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Okey, ni adalah mata tunas. Yang nanti yang akan hidup lah.
Jadi potong ni bagi nampak cambium. Okey, dan juga selit. Yang ni bahagian dalam, kita selit bahagian dalam, yang ni bahagian luar macam ni. Okey, macam ni. Bisa ni dekat bahan tu. Selit dekat bahagian kulit yang kita potong ni lah. Macam ni. Lepas tu kita balut dia, balut dengan kemas, jangan bagi ada masuk air lah. Balut macam ni. Okey, macam tu je. Balut dia jangan terlampau kemas, jangan bagi masuk udara dan juga masuk air. Itu je. Okey. Buang ni tak? Ni, dah ni ni. Okey. Buang kulit macam ni. Mana hak kecil? Belih hak tadi. Kita suka bawa kat sana. Gila dah. Tak cecek ke? Okey. Ni mata tunas yang kita nak ambil. Okey, ciri-ciri dia ada ni lah. Mata tunas yang ni. Jadi kita macam ni, kita potong dah bagi nampak cambium dalam. Okey, bahagian dalam yang hijau ni, yang ni panggil cambium. Sekejap, dia tak fokus. Tak fokus. Payah nak fokus. Dia nak fokus macam ni. Nampak. Okey, ni bahagian cambium dalam. Okey, yang ni yang kita tempel kat pokok. Lepas tu bahagian belakang dia ni, kita just potong macam ni. Okey. Okey, tuan-tuan. Macam ni kedudukan dia. Yang ni kena rata dan juga kena gunakan pisau yang tajam dan juga bersih lah. Jangan pisau yang ada minyak. Lepas tu bahagian dalam ni, okey, bahagian dalam ni kita selit. Kita selit je macam ni. Okey, kita selit je macam ni dan juga kita tutup. Okey, kita balut kat bawah ni. Daripada bawah kita lilit je. Lilit jangan terlampau ketat lah, tapi pastikan dia kemas. Dia tak mati ni, dia melekat pada kulit tu. Tak ada tunas hidup. Ya ada luar besar ni. Boleh najur lah. Boleh. Ni tuan-tuan. Ok,
Okey, kita balut jangan bagi ada ruang udara. Ruang udara dan juga air masuk. Macam inilah cara kahwin anak penanti di lapangan ataupun penanti di kebun lah. Kecil pula. Tak jumpa tadi? Busuk tu kena besar lagi ke? Busuk ni kena besar. Dia punya ni tengok. Dia nampak sangat. Itu yang kabel itu mak senyum. Yang kata kalau pergi tengok itu. Masak air dengan apa? Dengan soal ni. Ni pucuk ni ni suluh ni. Ni. Okey, teknik kita kahwin di lapangan ni, kita mesti yang kita belah kita kahwin ni menghadap cahaya matahari pagi. Matahari petang belah sana. Dia potong. Dia betul tak? Okey dah tu. Dia potong sampai luka ni, benda tu tumpul nampak ni. Dia habis. Tak boleh. Dia kena gitu. Kena rata. Kena rata sebenarnya. Pokok kecil tak apa lah. Dia kena nyerung ke bawah. Jangan bagi air takung situ. Dia yang betul nak motor sini tu. Dia kena benda tajam tu jangan sampai dia luka. Dia ada buah masuk dia golek je tak payah naik. Tak ni golek lah tinggi gini. Lekat situ je lah. Dia rumput dia tak besar sangat mikir kan. Baru tak lagi buah. Kawah gaca keliling. Gaca seluruh betul. Ini teori. Kecil. Dia kabur. Jangan gondol sangat. Dia kabur. Betul lah. Panas. Tanah tak terdedah. Molek lah. Tapi tak daya tu lah. Kena meresau gini ya. Tak boleh. Gua kawah mana pakai gini je boleh pergi. Padahal jauh tu dalam. Ini kalau jauh dalam tu kita tak ni je lah. Bagilah saya buka. Okey ni tuan-tuan. Yang ni kena rapat. Jangan direnggang. Lepas tu jangan dimasuk air lah. Kalau dimasuk air confirm akan mati. Dia kena kedap udara kat sini. Dia dah bercantum 21 hari daripada tarikh kita ni. Dia akan dah nampak dah bonjolan keluar tu. Kita akan potong sikit sini. Toreh sikit lagi. Ada udara lah. Kalau kita potong habis kalau panas kemungkinan besar akan mati. Jadi kita potong sikit-sikit. Bagi dia Allah. Lagi tinggi daripada hilang tu. Ini yang tak jadi. Tadi. Tak hujan dah. Buang jauh. Dia ada kulat terjangkit nanti. Nak tu menah kayu tu letak. Nak tu naik. Tingkler dia tu. Timur. Wah, luar ke daun ni apa dia? Ini tak ada. Jangan buat apa. Dah dia tak usah sihat ni.
Dia pentang hujan begitulah. Sebab tu kawah kalau hujan habis seminggu je kau tak baca tu. Oh, mak Apa senyum. kuning, dia dah nampak dah kuning-kuning sikit. Dia daripada hijau pekat tu dia akan jadi nampak kuning. Mak senyum tu dia geng-geng mak siam yang Kedah tu. Siam tu ada kedai kat Tulu. Dia pun ada Dia kedai kedai Semeluh. betul lah tu dia geng tu. Aku tak ingat muka dia. Dia tu Kita tu ingat. maknanya memang ada kedai di Semeluh. Kita tu ingat. Kawah kerak pergi situ melawat. Aku durian dia lawa betul. Dia beli anak comel. Anak dia memang comel. Dia tanam tu seminggu terus berpucuk semua. Lagi satu sebab sistem busuk tu lah. Sistem busuk tu. Keadaan dia jaga tulang. Dia upah orang kot. Orang, orang buat pondok je itu nya. Busuk tu jelah suruh beho. Nana tu dia belaka. Kat dengan tu dengan Pak Hasan tu. Pak Hasan buat banglo kat situ. Seronok lah. Ada kawan. Sampai lah dah kiranya. Gila. Pak Hasan tu lalu orang tak mau. Macam kulit boleh jangan campur benda lain. Cuma ditanam. Pokok ni tapi ada berapa je yang asal bang? Boleh sambut birthday sama-sama lah. Sama lepuk tu ya. Nak ingat. Kawah gitu ke? Itulah sebab hari tu Kawah 19 satu hak depan tu. tarikh tu 19 lepas tu tahun 20. 19 20. Bulannya bulan 9. Ada 10 batang hak mula-mula tu 1 bulan 1. Bulannya bulan 9. Birthday Nan ada ya. Lalah Ini maknanya besok. mati tukar lain tapi mula letak. Itulah tarikh ni. Dalam 15 lah buka. Dia tak payah buka lagi. Apa tu dedeh. Toreh je sikit. Toreh dekat moncong-moncong tu je. Abang tak Siap bawa cuma mata kita nak menoreh moncong tu. Mata toreh ke? besar tu. Lompatan yang besar tu. Kita kerak dulu. Ini tak cantau. Ini anak benda ni. Anak di sana lah pula situ. Anak biji tu. Itulah cik babi tu main gali. Sebab ada biji tu kat situ dia dapat bau. Toreh kita kat situ ikan. Tahu sebelah atas. Yes. Masuk air tak apa. Tak ada masalah ni. Ya. Tarik rupiah ke betak je kawan. Ni kalau macam ni kena ke betak ni. Pokok dah keras kan? Tak rapat, ada bongga. Kalau ke betak rapat. Macam ada bongga semua. Ramai lagi orang kepencing kebun. Ini je ke? Gini. Habis dah? Itu je ke? Ada.
cantum durian ni dah cantum bunga kertas zaman dulu. Ni cantum sendeng. Bunga kertas tu cantum baji. Belah cucuk kat dalam. Iya ke? Sembilan, lapan, apa ni kena Di 88. bukan di 88. Alah.